Dan selamat pagi kepada Teacher Asma dan kawan-kawan sekalian. Hari ini saya akan bentang subtopik yang kedua dalam bab 6 yaitu 6.2 graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey. Graf yang pertama yang saya akan terangkan ialah graf sinus. Persamaan dia adalah Y sama dengan sin X. Okey. Bentuk graf sin ni untuk mudah kita ingat sejak bentuk ular. Kan bentuk ular macam ni. Jadi kita ingat sejak bentuk ular untuk ingat bentuk sin. Okey, untuk mudah kita ingat macam mana bentuk sin, graf sin. Okey. Nilai maksimum graf sin adalah 1. Kita boleh lihat di sini 1. Paling maksimum 1 nilai dia. Kalau nilai minimum pula adalah negatif 1. Kan? Okey, jadi kita ingat graf sin nilai maksimum dia adalah 1, nilai minimum dia adalah negatif 1. Untuk lakar graf sin, okey, untuk lakar graf sin, untuk lakar graf ni kita lukis dulu paksi X dengan paksi Y. Jangan dulu kita buat senggatan. Senggatan tu yang saya maksudkan adalah ini. Ini adalah senggatan. Kita jangan dulu buat senggatan kalau mau lakar graf. Nanti kita terikat dengan saiz senggatan tu, jadi kita akan mengambil masa yang lama untuk lakar graf. Sedangkan graf tu kita mau lakar je. Okey. Jadi first step untuk lakar graf, kita buat paksi X dengan paksi Y. Okey. Paksi X, paksi Y, paksi Y. Okey, paksi X. Okey. Paksi X, paksi Y. Okey, kita tahu yang bentuk graf sin ni macam bentuk ular kan? Macam ni. Jadi graf sin ni kita akan start dari kosong. Di sini, kosong dulu. Kosong. Jadi kita akan start dari situ. Akan start naik, turun. Gitu. Naik, turun. Macam tu je. Mau lakar graf sin. Okey, selesai lakar bentuk graf sin ni, kita kasih label lah. Sini 360. Okey, sini tengah-tengah ni 180. Sini kosong. Nilai kosong di antara kosong dengan 180 adalah 90. 90. Nilai 180 dengan 360, nilai di antara dua nombor ini adalah 270. Okey. Jadi apabila nilai X ialah 90, kejap. Nilai X adalah 90, maka nilai maksimum dia adalah 1. Di sini. Di sini 1. Di sini 1,
Dan nilai minimum dia, X dia 270, nilai minimum dia adalah negatif 1. Sini. Jadi inilah lakaran graf sine. Oh, laju sangat kah? Atau oke ja? Oh, oke. Oke, jadi boleh kita pindah ke graf seterusnya. Graf sine faham sudah kan? Oke, thank you. Oke, graf yang kedua adalah graf cosinus, cos. Persamaan dia adalah y sama dengan cos x. Oke, graf cos nih, bentuk graf cos kita boleh mudah ingat dengan bentuk mangkuk. Kalau untuk kita mudah ingatlah bentuk graf cos nih macam bentuk mangkuk. Jadi kejap. Okay. Mangkuk. Oke. Sini. Nilai maksimum bagi graf cos juga adalah 1. Sini. Kalau kita lihat di garis sini. 1. Nilai maksimum 1. Nilai minimum pula adalah negatif 1. Okey? Dia macam sama juga macam graf sine. Okey. Jadi kita lakar graf cos. Okey. Lakar graf cos. Okey. Paksi X. Paksi Y. Okey. Paksi X, paksi Y. Bentuk graf cos dia macam mangkuk kan, dan dia start dari 1. Kalau graf sine tadi, dia start dari 0. Kalau graf cos pula, dia start dari 1. Maksud saya, ni. Dia start dari 1. Okey, jadi kita lukis dia macam gitu. Lebih kurang begitulah. Jadi nilai yang terakhir, nilai yang di sini adalah 360. Yang di tengah-tengah sini adalah 180. Yang di sini 90, di sini 270. Okey. Nilai maksimum dia adalah 1. Nilai minimum dia adalah 1. Negatif 1. Okey. Setakat sini boleh faham? Graf cosinus. Okey. Okey. Jadi kita bergerak ke graf yang seterusnya, iaitu graf tangent. Persamaan dia y sama dengan
tan X. Okay. Untuk ingat bentuk graf tan, kita ingat bentuk highway. Bentuk highway. Sini. Bentuk highway. Okay, bentuk highway. Okay. Graf tan ni, kalau kamu perasan, dia punya apa ni? Dia punya garis ni menghampiri 90. Dia tidak menyentuh 90 pun. Dia menghampiri saja. Jadi maksud dia akan terus naik ke atas begitu. Jadi nilai maksimum graf tan ni adalah infinity ataupun tiada nilai maksimum. Sebab dia tidak menyentuh garisan 90 ni. Dia akan terus naik ke atas begitu. Okey. Sama juga nilai minimum. Nilai minimum graf tan, dia tiada nilai minimum. Dan dia infinity. Setakat situ boleh faham? Alright. Kalau nampak sini, dia tidak menyentuh kan? Ini tidak menyentuh langsung. Okey. Yang kena adalah 180 dengan 360 sahaja. Okey. Jadi untuk lakar graf tan, kejap. Graf tan. Paksi X dengan paksi Y. X, Y. Okay. Dia bentuk highway kan? Jadi, satu, dia naik turun dan turun. Apa yang saya maksudkan adalah naik, dia naik, turun naik, dengan naik. Gini, kalau mau lakar graf tan, kita kena ingat yang di sini tidak dekat, dia menghampiri 90 tapi tidak kena 90. Jadi sini 90, sini 180, di sini 270. Okey, di sini 360. Okey. Setakat sini boleh faham? Okey. Jadi, kita ingat balik. Kalau graf sine, kita ingat bentuk ular. Sebab dia macam ni. Kan? Okey. Selesai. Nilai maksimum dia 1, nilai minimum dia negatif 1. Graf cos pula, kita ingat mangkuk. Sebab dia punya bentuk macam ni. Macam ni. Okey. Gini. Mangkuk. Nilai maksimum dia 1. Dia punya nilai minimum dia negatif 1. Kalau graf tan pula, kita ingat bentuk highway. Yang mana
nilai maksimum dan nilai minimum dia infinity. Alright. Pindah sini. Okay. Harap semua faham lah kan? Okay. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang lah. Okey, kalau tidak ada soalan, cuba kita tengok soalan dalam buku teks. Latihan kendiri 6.2 tu. Okey, latihan kendiri 6.2A, teacher suruh buat nombor 5 saja kan? Cuba buat semua. Soalan 1, 2, 3 dan 4. Teacher rasa penerangan tadi sangat-sangat very clear. Okey, sekarang Katie bantu untuk kamu jawab soalan 1 lah. Soalan 1A, 2A. Okey, Katie? Okey. Okey, kita cuba buat latih kendiri 6.2A. 1A dulu kita buat. Okey, soalan dia. Tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, cosinus atau tangent. Jadi dalam soalan 1 ni, dia mau tahu A ni graf apa, B ni graf apa, C ni graf apa. Okey? Jadi soalan 1A. Okey, soalan 1A. Graf mana yang start dari 1? Graf cos. Jadi maksud dia 1A ni adalah graf cos. Okey. Kejap. Okey. Cosinus. Okey. 1B pula. Saya rasa okey. 1B ya, tan, graf tan. Sebab graf tan saja ada garis putus-putus tu dan dia tidak menghampiri pun nilai 270. Sorry. Okey. Okey. Ini 1C kita tahulah sudah. 1C dia start dari 180, 360. Okay, jangan keliru kalau soalan 1C ni dia start macam ni. Kenapa dia boleh jadi graf sinus? Sebab kalau tengok graf sinus ini, okey. Graf sinus sini dia ambil dari 180 sampai 360. Itulah dia punya bentuk graf tadi tu macam ni. Macam tu. Alright. Okay, soalan 1 selesai. Okay. Soalan 2, 2A dengan 2B. Okay, 2A dulu kita pergi. Dia minta lakar graf Y sama dengan sin X dengan keadaan dari 90 hingga 270. Okay, di sini dia minta lakar graf. Jadi kita lakar graf macam tadi. Okay. Alright. Soalan dia saya bawa di sini. Graf Y sama dengan sin X
90 dari 90 pergi 270. Okay, apa yang kita perlu buat dulu untuk 2A ini? Kejap. Okay. Sini kita lukis paksi dulu. Okay. Kita buat sama-sama ni soalan. Alright. X, Y. Okay. Dalam soalan, dia minta dari 90 hingga 270. Yang kita lakar tadi, ini, kita lakar dari 0 sampai 360. Jadi soalan 2A tu, dia minta dari 90. 90 tu di sini. 90 di sini. Jadi kita lukis dari 90 pergi 270. Okey? Okey. Jadi, lakaran untuk 2A tadi adalah dari 90 hingga 270. Ini. Ini bila dikeluarkan begini bentuk dia. Kan? Okey. Dia. Okey. Okey, pigraf. Kis. Macam tu. Lebih kurang begitulah. Kan lakaran graf Y dari 90 hingga 270. Ingat balik kalau nilai X sama dengan 90, maka pintasan Y iaitu nilai maksimum dia adalah 1. 1. Sini. Okey. Nilai minimum dia pula adalah -1. Oops. -1. Okey. Jadi label lah 270 darjah. Sini yang memintas pintasan X ni adalah 180 dan di sini 90 darjah. Okey? Boleh faham 2A macam mana mau lakar? Ya, yang cantik beginilah. Bukan mic. Mau juga dengar suara kamu orang lain-lain ni. Faham. Gitulah. Okey. Ni lakaran soalan 2A tadi. Okay. 2B mau buat nombor kosong? Tidak. Sebab dia dari 90. Okay. 2B mau buat sama-sama ataupun buat masing-masing? Buat sama-sama. Alright. Sini.
Okay. Sekejap, padam. Okay. Okay. 2B lakar graf Y sama dengan cos X dengan keadaan dari 45 hingga 225. 45 hingga 225. Okay. 45, 225. Okay, kita tengok graf cos. Okay. Okay. Dalam soalan, dia minta dari 45 darjah hingga 225. Oops. 45 X. Okay. Jika kamu perhatikan graf cos ni, okay, graf cos 45 ni terletak di antara 0 dengan 90. Jadi maksud dia 45 darjah ni terletak di sini. Sini, 45. Oh, okay, sini. 45. Faham? Okay. pula 225 terletak di antara 180, 180 darjah dengan 270 darjah. Jadi maksud dia 225 tu di sini. Alright. Okay. Jadi lakaran untuk 2B tadi warna purple. Okay. Lakaran untuk 2B tadi, kita start dari garisan hijau ni, sini. Okay. Start situ, di bawah, begini. Gini. Okay. Gitu. Faham? Okay. Jadi lakaran graf kita untuk graf cos ini. Oh. Okay. Okay. Macam ni. 2B. Oh. Okay. 2B. Dia minta graf cos X dengan keadaan 45 darjah hingga 225 darjah. Jadi maksud dia kita start dari 45 darjah. 45 darjah ni adalah terletak di antara 90 dengan 0. Maksud dia 90 dengan 0. Okey, di sini. Graf 45 darjah tu. Di sini. Okey? Yang 225 ni dia terletak di antara 180 darjah dengan 270 darjah. Jadi dia di tengah-tengah. 180 dengan 270. Di sini. Okey. Kita sudah tahu di mana 45, kita sudah tahu di mana 225. Jadi kita start dari 45 darjah.
Cukup. Oke, start dari sini. Oke, lukis. Gini, sampai 225. Jadi, bila dikeluarkan, bentuk dia akan jadi macam ni. Dia ada mangkuk sikit. Sebab 225 sini. Faham? Okey. Okey. Okay. Ah, Kalau kan tadi dia start dari 45 darjah. ya. Jadi kalau dia punya lukisan graf, dia start dekat 1 atau sedikit bawah daripada 1. Sedikit bawah dari 1. Sebab bila Okey. lihat 45 tu, okey saya garis bawah. Okey, thank you Fauzan. Okey. Garisan 45 tu dia tidak dekat dengan dia tidak kena dengan 1. Dia begini. Okey, kasi okey. Ini 1. Jadi dia rendah sikit dari 1. Kalau kamu tekan pun cos sama tekan calculator, cos 45 dia akan 0.7071 begitu. Dia maksud dia nak sampai 1. Ini adalah titik 0.7 lebih kurang begitu. Okey, Kat. Thank you. Okey. Faham soalan 2? 2A dengan 2B? Faham. Faham. Alright. Okay. Kita boleh kita bincang soalan 3 ataupun ada lagi masih yang melakar. Okay. 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 Kita pergi soalan 3. 3A dulu. Raja di sebelah menunjukkan 3 graf trigonometri bagi sudut di antara 0 dengan 90 darjah. Okay, 3A dia minta kenal pasti persamaan graf 1, 2 dan 3. Okay. Jadi dia minta persamaan. Persamaan tu yang Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, itu persamaan. Dia minta itu. Jadi graf graf yang nomor 1 tu, okay, saya lukis balik. Kejap. Okay. Kurang gini lah, lebih kurang begitu graf yang pertama. Okay. Yang kedua, dia begini. Okay. Okay. Dan graf yang ketiga, okay, graf yang ketiga, ini. Kejap. Okay. Graf
3. Kejap. Okay. Di sini dia kasih tahu 90. Ini maksud dia 90 di sini. 90 darjah. Okay. Graf yang pertama. Okay, kita tengok graf yang pertama. Itu warna biru. Okay, macam mana kita mau tahu yang dia ni cos kah, sin ataupun tangent? Tengok graf yang warna biru ni, garis warna biru. Dia tidak menghampiri 90. Antara tiga graf tadi, cos, sin, tangent saja tidak dekat, dia tidak kena 90. Dia menghampiri 90 saja. Jadi maksud dia, graf yang pertama ni adalah tangent. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi graf yang pertama, persamaan dia adalah Y sama dengan tan X. Okay. Y sama dengan tan X. Okay, graf yang kedua, yang warna hijau ni, okay, dia start dari kosong. Graf apa yang start dari kosong? Sin. Alright. Ya, Irvena. Graf tan pun start dari kosong. Graf pertama tu kita sudah tulis. Graf pertama tu adalah tangent. Jadi graf kedua dia adalah sin. Sebab dia kena dengan 90 ni. Tengok. Dia punya garis ni kena 90. Oh, sorry. Kejap. Mana sudah? Okey. 90. Ya. Tengok. Ni hijau. Graf hijau. Garis hijau dengan garis merah sejak kena 90. Kalau garis biru ni, dia tidak kena 90. Dia menghampiri. Maksud dia graf biru adalah tangent. Graf hijau pula. Terdelete pula. Okay. Graf biru adalah tangent. Graf hijau adalah sin. Okay. Jadi graf merah adalah cos. Sebab cos dia start dari 1. Sini. Itu. Di graf yang ketiga. Y sama tan cos X. Okay. Di sini boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okay. Kita pergi soalan yang B pula, 3B. Nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum graf 1, 2 dan 3 jika ada. Okey, kita sudah tahu graf 1, 2 dan 3 tu apa? Graf 1 tan, graf 2
sin. Graf 3 cos. Oke. Untuk soalan 3B, sekejap. Oke. Pindah pergi bawah lah. Oke. Oke. Untuk graf B, soalan 3B, dia tanya nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf 1, 2, 3. Oke, graf 1 dulu kita pergi. Graf 1 adalah tan. Tan, dia ada nilai maksimum dan nilai minimum kah? Tiada. Tidak. Jadi kita tulis maksimum, minimum, kamu boleh tulis tiada ataupun simbol infinity. Negatif infinity. Faham? Faham. Oke. Graf yang kedua yaitu sin, maksimum, minimum. Oke. Nilai maksimum sin adalah 1. oke. 1. Nilai minimum sin juga adalah negatif 1. Itu je. Sama juga macam graf yang ketiga. Maksimum, nilai maksimum dengan minimum. Oke, nilai maksimum bagi graf cos adalah 1. Nilai minimum bagi graf cos adalah negatif 1. Ini graf B jawapan dia gini. Faham? Paham. Oke. Sekejap. Kosong. Sekejap. Memang graf 1 jika ada 3. Okey. Kejap. Kosong. Oh. Sorry. Nilai minimum tu. Okay. Yeah. Dia tidak nilai minimum sebab ni graf dia tidak sampai bawah. Kan? Oh iya. Yes. Ya, betul. Dia start dari kosong dan dia tidak nilai minimum pun sebenarnya. Sorry. Jadi nilai minimum dia adalah kosong. Nilai minimum sin juga adalah kosong. Nilai minimum cos juga adalah kosong. Okey, sini boleh faham? Kenapa kosong? Paham. Boleh. Faham. Alright. Okay. Jadi boleh kita mau buat soalan 4 sama-sama ataupun sendiri? Sama-sama. Okay.
Okay. Okay, kita pilih soalan 4. Boleh kita teruskan soalan 4 kan? Boleh. Boleh. Okay. Okay, soalan 4. Bagi setiap fungsi trigonometri berikut, nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum dan nyatakan nilai maksimum tersebut. Okey, dalam soalan 4 dia minta nyatakan nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum. Nilai Y adalah maksimum dan nyatakan nilai maksimum tersebut. Okay, dia minta nyatakan nilai maksimum, dia minta nyatakan nilai X. Okay, dalam soalan 4A, Y sama dengan sin X. Okay, dari kosong 360 darjah. Yang macam kita buat awal-awal tadi, kita tahu nilai maksimum sin adalah Y sama dengan 1. Kan? Iya. Okay, Y sama dengan 1. Di nilai maksimum untuk soalan 4A adalah 1. Y sama dengan 1. Nilai maksimum dia pun 1. Faham? Faham. Paham. Okey. Y sama dengan 1. Nyatakan nilai X. Okey, kita pergi graf sin. Alright. Okay. Graf sin. Sini. Y sama dengan 1. Kita garis. Gini. Oh. Okay. Y sama dengan 1. Jadi, X dia adalah 90. Jadi, dalam soalan 4A, Y sama dengan 1. Jadi, X dia, nilai X adalah 90. X sama dengan 90. Faham? Faham. Okay, jadi di sini X sama dengan 90 darjah. Okey. Boleh pergi 4B? Ataupun perlukan Boleh. penerangan? Boleh. Okey. Okey, 4B. Y sama dengan cos X dari 0 hingga 360 darjah. Sama juga 4B. Cos. Kita tahu nilai maksimum bagi graf cos adalah 1 juga. Jadi Y sama dengan 1. Okey, Y sama dengan 1. X dia, tengok balik di graf. Okey, tengok balik di graf. X dia. Y. Sini. Di sini X1 sini. Okey.
satu sini.